Selamat pagi, salam sejahtera jemaat sekalian. 弟兄姐妹们早安。 Hari ini saya bersyukur boleh ada di sini dan saya senang mendengar suara saya sendiri karena 3 hari yang lalu suara saya kayak burung gagak. 今天我非常的感恩，因为今天我可以来到这边这个地方，并且可以听到我自己本身的话声音，因为前3天我没有声音。 Dan khususnya tema hari ini bukan tema yang mudah ya. 今天我们12事项的题目是不那么容易的。 Bagaimana kita mencoba menghayati pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil yang menerobos tembok-tembok tradisi. 我们怎么可以体验上帝的话，就是没有拦阻的这个墙来阻隔我们传福音。 Karena sejak Allah merencanakan keselamatan ketika manusia jatuh dalam dosa. 因为当人还没有犯罪的时候，上帝已经为我们预备了。 Bahwa dari keturunan Abraham akan lahir juru selamat yang memberkati seluruh dunia. 从亚伯拉罕的后裔呢，就要生到一个救主，就是来赐福每位。 Keselamatan itu untuk seluruh manusia. 从开始，这个福音就是围着每一个人。 Tetapi setelah sampai Yesus datang ke dunia dan menggenapkan keselamatan. 但是直到主耶稣来到这个世界上以后， Baik orang Yahudi yang sebagai bangsa pilihan maupun gereja mula-mula sebagai orang yang sudah menerima kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. 无论是被拣选的犹太人，或者呢就是当时起初的教会， Ternyata pekerjaan Injil keselamatan itu masih berputar di sekitar bangsa mereka sendiri. 其实呢，当时的这个福音只有在这个犹太人当中这样传讲的。 Walaupun Tuhan sudah memakai segala cara untuk membuat Injil kabar baik itu menerobos keluar. 虽然上帝已经使用了许多的渠道，让这个福音可以传遍世界。 Dan itu menjadi sesuatu yang rasanya kadang-kadang puji-puji kita sendiri pun masih hidup di situ. 这就像我们biasanya kita masuk di dalam kehidupan yang lama， Tanpa disadari. 不知不觉的。 Ya, kita masih tetap hidup seperti itu. 我们仍然活在那样的生活 Hari 当中。 ini di dalam kisah kisah para rasul pasal yang ke-10. 在这个使徒行传第10章里面， Itu ada satu catatan tentang narasi terobosan Injil yang mulai menjangkau ke bangsa-bangsa di luar orang Yahudi. 叙述了这个说明了无界限的这个福音传到万邦。 Dan itu dimulai pasal 9 pertobatan Rasul Paulus. Saulus menjadi Paulus nantinya. Tetapi Saulus belum mengabarkan Injil sedemikian rupa. Dan Tuhan mulai di pasal yang ke-9 dan ke-10 melalui Petrus memulai terobosan itu. 开始就是从扫罗怎么样的蒙神的拣选，并且成为保罗。但是当时的保罗还没有向外邦其他的这个民族这个传福音，直到这个彼得他传福音。 Ini ada bunyi cetok-cetok apa ya Iya. mungkin supaya tidak mengganggu ya. Oke ya. Oke. Nah, kita buka bersama kisah para rasul pasal yang ke-10. Satu cerita yang menarik sangat panjang tapi saya coba menyampaikannya tidak secara narasi bacaan begitu 我 ya. 们一起来看这个《使徒行传》第10章，并且是比较长的这个片段，但是我就单单来解释其中的一部分。 Nah, di situ dikatakan dalam pasal 10 bahwa pasal 9 itu Rasul Petrus itu sampai di Yope. Ada kejadian Dorcas sakit, meninggal, dibangkitkan. Yope tidak jauh dari Kaisarea. 就是在第9节里面，就是讲到彼得来到这个约伯这个地方，当时的多加在那里生病，保罗就在那边就是见他。 Nah, di Kaisarea itu ada seorang di situ dikatakan bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Jadi dia orang berkebudayaan Yunani, memimpin pasukan Itali, orang dari pemerintahan Romawi. 在凯撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他不是犹太人，他是就是意大利人。 Dia orang yang saleh, seisi rumahnya terpimpin takut akan Allah, banyak memberikan sedekah kepada orang Yahudi dan selalu berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Mereka penyembah berhala. Allah orang Yahudi. 他是虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多的周济百姓，并且常常祷告上帝。到底是哪一个上帝呢？因为他们是拜偶像的，但是在这里，哥尼流他是拜上帝。
Tuhan yang mana belum jelas dan tidak ada orang Yahudi yang menceritakan tentang Allah Abraham kepada Cornelius. 其实那个时候还没有人解释给哥尼流到底他的上帝是谁。 Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Petrus akan diutus menjumpai Cornelius. 那弟兄姐妹，彼得怎么样的被差派能够来去见这个哥尼流呢？ Saya baca di dalam kisah pasal 10 cerita yang luar biasa. 这个第4章是非常了不起的这个一段的经文。 Bagaimana Tuhan mengatur kejadian demi kejadian sedemikian rupa sehingga perjumpaan terobosan Injil masuk melewati lapisan-lapisan tradisi, lapisan-lapisan ras sosial itu sampai kepada Cornelius. 因此呢，上帝很奇妙的来，就是描述怎么样的，就是帮助这个彼得怎么样的通过他所经历的一切，能够传到就是他们就是犹太人以外的这个民族。 Nah, pada waktu itu Cornelius pada satu hari ketika jam 3 biasanya mungkin sudah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi mungkin ya berdoa begitu. Lalu dia mendapatkan satu penglihatan, ada malaikat datang kepada dia dan berkata, Cornelius. Dia kaget, ada apa? 在那个时候，就是哥尼流，就是按照犹太人的风俗，他在那里祷告的时候，因此呢，他就看见一个上帝的使者向他显现，并且叫他哥尼流。 Lalu malaikat berkata, Cornelius, semua doamu, sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah berapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang bernama Simon yang disebut Petrus. 当时哥尼流就定睛看他，并且问这个天使说：“是什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的咒祭已经达到上帝面前，已经就纪念的。现在你打大发本人去约本那里，请那称呼彼得的西门来。” Dan Simon Petrus ini ada di mana? Dia ada di Yope, tinggal di sebuah rumah yang bernama Simon juga, seorang penyamak kulit di tepi laut. 那彼得在什么地方呢？他是在一个叫做右伯的这个地方，就是他住在一个敲皮匠的，也是叫西门的家里。 Nah, sebetulnya kalimat ini kalau kita nggak mengerti Bapak Ibu apa, cuma sekedar nama dan satu pekerjaan saja. 如果我们没有好好的去注意它，我们可能就以为这是平常的，是一个就是地名罢了。 Tapi sebetulnya di situ sudah mengandung satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. 其实，在其中就已经有上帝很奇妙的作为。 Karena pekerjaan penyamak kulit ada dianggap pekerjaan yang najis, haram 因为 untuk orang Yahudi. 敲皮匠呢，在这个以色列人犹太人的那个看法呢，是一个很污秽的工作。 Jadi orang Yahudi itu banyak aturan ya. 犹太人有许多的这个手法。 Ya. Dan Petrus seorang tokoh gereja mula-mula yang begitu konservatif, pengawal tradisi gereja mula-mula yang begitu ketat, sudah perlahan-lahan Tuhan siapkan. 彼得是一个就是起初教会最有就是一个首领，并且是那么的保守，但是呢，上帝却这样的来预备他。 Dia bisa tinggal di rumah Simon, penyamak kulit. 他会住在一个敲皮匠的人，叫做西门的家里。 Pada waktu Cornelius menerima penglihatan mengutus orang untuk pergi ke Yope, 当哥尼流看到异象，就是要差人到这个右边那里请彼得的时候， Tuhan mempersiapkan Petrus di rumah Simon penyamak kulit, rumah orang yang dianggap najis menerima visi terobosan yang luar biasa. 上帝就向彼得显现，就是告诉他，就是他前面应该怎么样做的事情，并且呢有这个意向。 Karena di situ dicatat bahwa waktu Simon berdoa sekitar jam 12, Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. 因为在那里记载说，当就是中午的时候，彼得在楼上祷告的时候，上帝向他显现。 Tuhan memberikan 3 penglihatan, 1 kain lebar turun dari langit waktu Petrus lapar dan firman Tuhan berkata, Petrus sembelihlah dan makanlah. Itu isinya binatang haram semua. 有一块的这个大布续着4角坠在地上，它里面都是失主的走兽、昆虫，并且天上的飞鸟。有声音说：“你起来摘了它。”
Lalu Petrus, aduh saya nggak biasa makan yang tidak bersih, yang tidak tahir masuk. Karena orang Yahudi itu sangat menjaga kekudusan tubuhnya. 彼得就说：“这些素物，这被洁净的物，我从来没有吃过，因为犹太人是多么的看重这一方面。 Mereka punya konsep kudus itu dengan makanan, dengan tradisi, bukan dengan sekedar masalah kerohanian saja. 他们不单单在这个灵性方面，也是在食物方面非常的谨慎。 Sampai mereka lupa bahwa yang sebetulnya kudus itu bukan urusan makanan, bukan urusan pakaian, bukan urusan tradisi. 直到最后呢，他们也忘记了，就是所谓的圣洁，并不是单单是吃的东西或者这个传统的东西。 Dan ada satu kalimat yang penting di dalam ayat ke-15. 第15节这样说的： Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. 上帝所洁净的，你不可以当作素物。 Dan Korintus Kisah Para Rasul pasal 10 mencatat di dalam masa seperti itu utusan dari Cornelius datang berjumpa dengan Petrus. Singkat cerita Petrus pergi ke rumah Cornelius. 就在彼得感到犹豫不解的时候，就是哥尼流所差派的人来到这个西门的家里，并且要求彼得跟着他们去到这个哥尼流那里。 Dan pada waktu Petrus sampai di rumah Cornelius, 彼得到了哥尼流的家， Cornelius merasa begitu terhormat. Dia orang yang mengenal tradisi orang Yahudi. Nggak boleh orang Yahudi datang ke orang non-Yahudi. Itu merasa terhormat mau menyembah Petrus. Petrus bilang, no, saya manusia biasa. 哥尼流就感觉到非常的被看重，因为他知道犹太人不可能也不应该到这个非犹太人的家里去探访，因此呢，他那个时候就上前去拜。 这个彼得， Tapi ada satu hal yang penting. Petrus menegaskan bahwa kamu tahu ada aturan yang sangat keras. Orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. 彼得呢，就是在那里提醒他，你知道犹太人和别国的人亲近来往是不可以的。 Tapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. 但是呢，上帝已经提醒他说，不可以把外邦人当作是不洁净的。 Petrus baru ngeh, oh rupanya Allah memberikan visi itu untuk itu. 因此呢，彼得就醒悟到，上帝使给他的这个意向是应做这样的事情。 Dan kalau Bapak Ibu baca, tolong baca secara teliti. Lagi itu Petrus pun memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang memang disediakan untuk semua orang. 如果说 Tanpa memandang bulu. 我们接下来看的话，我们就看到彼得怎么样的把福音传给这个哥尼流以及他的家人，并就是这样的进行了。 Dan bagian terakhir ditutup dengan satu peristiwa yang luar biasa yang kita harus belajar. 最后呢，我们必须要看到就是怎么样的结束。 Pada waktu Petrus masih berkhotbah tentang Injil keselamatan itu. 当彼得还在那里传讲这个福音的时候， Memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa siapa saja di seluruh dunia. 传讲主耶稣基督怎么样的为罪人来受死的时候， Perhatikan ya, di dalam ayat ke-45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang. Kenapa? Mereka melihat bagaimana Petrus belum selesai berkhotbah, baru selesai memberitakan Injil. Orang-orang ini hatinya sudah terbuka, terima Roh Kudus datang. 我们看到第45节里面讲到，就是那些奉割礼的和彼得同来的信徒，他看到怎么样的就是上帝就是怎么样的感动哥尼流，让他的心打开来接受。 Jadi Roh Kudus dicurahkan bahkan sebelum Petrus menantang orang untuk percaya Yesus. 甚至呢，当这个彼得还没有呼召的时候，圣灵就降在他们身上了。 Dan Petrus mengatakan satu kalimat yang luar biasa. 彼得就讲了一个非常了不起的话。 Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti kita? 彼得讲了一句话，就是说这些人已经接受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？ Kisah para Rasul pasal 10 itu mengajarkan kebenaran yang penting dan berharga untuk kita pelajari dan gali bersama-sama. 使徒行传里面第10章，怎么样教导我们非常重要的事情，就怎么样的把福音传到万邦。 Ini mesti di-on-kan dulu kah? Enggak jalan ininya. Oh. Oke, ya. Jadi di sini kita melihat satu kejadian yang luar biasa.
我们在这 Seorang 里可以 bernama 看到， Petrus diutus kepada kaum yang dia anggap najis. 一个名叫彼得的使徒被差遣到就是他们认为不洁净的人的当中， Jadi masuk kepada kalangan yang disebut daftar hitam. 进入到一个就是黑名单的当中。 Setiap kita pasti punya satu pengalaman ya, kelompok orang yang kita tidak suka, tidak senang. Kita merasa antipati begitu ya. 我们相信我们每个人都有这样的经验，就是在我们周围的人，有的我们不喜欢，我们把它当作是黑名单， Dan kita tidak bisa berbicara tentang yang baik kepada mereka, bukan? 并且我们也没有办法跟他讲好话。 Coba bayangkan Petrus diutus ke kalangan seperti ini. 弟兄姐妹，你们想想，彼得被差到这样的一个地方， Sebetulnya ini mengajarkan kepada kita satu hal sederhana. Kalau Injil tidak sampai kepada orang lain itu bukan karena masalah gedung gerejanya, gedungnya tinggi gitu, banyak aturannya. 这就教导我们说，当福音没有传到外面的人的时候，并不是因着我们教堂的这个砖瓦是那么的高， Tetapi ini bicara soal ada sesuatu yang menghalangi di dalam konsep pikiran kita yang seringkali menghambat kita sampai kepada orang lain. 而是有一个就是我们思想中的一个偏见罢了。 Saudara, gedung gereja orang-orang Kristen di mana-mana rata-rata, apalagi orang gerejanya bagus-bagus kan, tinggi, besar, bagus. Wah, pengamanannya orang bagaimana bisa berani datang ke gereja, betul nggak? 弟兄姐妹，一般的教堂就是建筑是非常的高大，并且围墙是那么高，因此呢，就会外面的人就想到，我怎么能够进到里面呢？ Saya ingat ada seorang kawan lama ya, dia percaya Tuhan dengan pekerjaan ajaib, mau cari gereja, itu lihat ke gereja tangganya tinggi sampai gemeter-gemeter naik tangga gitu. Rasanya bagaimana katanya mau ketemu Tuhan. 我有一个经验，就是我一个朋友，当他要找那个教堂的时候，他看到那个教堂的建筑那么高大，并且呢，他就觉得很占劲，就这样的进到里面，他就想怎么能够见到上帝呢？ Orang di luar bagaimana masuk ke gereja kalau kita nggak keluar cari mereka? 外面的人怎么能够进到教堂里面？如果说我们没有主动的去呢？ Tetapi seringkali ada begitu banyak hambatan kita pergi keluar kepada orang yang belum mengenal Tuhan. 但是多少时候有许多的拦阻，我们怎么样的来跟外面的人传福音？ Ada begitu banyak persepsi kita tentang orang yang membuat kita tidak leluasa menemui mereka. 我们有时候在我们的思想里面有偏见，我们没有办法很敞开的来就是面对面跟他们讲话。 Dianggap oh ini non Yahudi, oh ini orang-orang yang najis, tidak layak, kelas 2 bagi orang Yahudi. 我们就说就是像犹太人说的，他不是犹太人，他是不洁净的，他是第二等的这个公民。 Tuhan tidak memaksudkan begitu dari mula-mula. 其实从起初开始的时候，上帝没有这样人为的。 Sebetulnya banyak orang yang kita anggap tidak layak, itu belum tentu dalam pengertian layak tidak layak secara ilahi. 我们有时候看别人是不洁净的，但是他并不是像神所说的，就在就在这个基督里面他是不洁净。 Karena semua diciptakan menurut gambar Allah yang sudah berdosa dan Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan ingin menyelamatkan setiap mereka. 因为我们每一个人是按照上帝的样式来被造的，因此呢，上帝也爱他们。 Dan kalau kita lihat seorang Cornelius, 我们看这个哥尼流， bagi orang Yahudi, aduh ini orang najis ya, kalangan yang tidak layak, 如果说按照犹太人 tidak 说， tahir. 他是不配的，也是不洁净的。 Tapi padahal dia seorang punya status sosial, punya status religius, moral yang baik sekali. 但是他却是一个虔诚的人，就是敬畏上帝的人。 Dia mempunyai kerinduan untuk mencari dan mengenal Tuhan. 他有一个心，怎么样的来寻 Dia 找 seorang yang 神？ dermawan. 他也是一个慷慨的人。 Tetapi di sini kita melihat orang-orang ini meskipun baik, 但是我们可以看到，虽然这样的人是那么的好， kebaikannya belum cukup untuk membuat dia boleh memiliki anugerah keselamatan yang kekal. 他的好并不意味着他可以得到这个上帝的恩典。 Kebaikan moralnya belum cukup untuk bisa menggantikan karya keselamatan Kristus dan almost impossible. 他 Tidak 道 mungkin. 德方面的这个虔诚呢，并不意味着他可以替代上帝的这个恩典。 Orang-orang seperti ini masih membutuhkan kabar baik Injil Yesus Kristus. 其实像哥尼流这样的人，他仍然需要上帝的恩典。 Persoalannya bukan menjadi Kristen, 问题并不是他要成为基督徒， tetapi mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan.
乃是在基督耶稣里面，他明白也可以得着这个上帝的恩典， Sehingga mereka mendapatkan keutuhan kehidupan yang mereka rindukan. 因此他们可以得着他们所盼望得着的整个的生命。 Dan kisah para rasul pasal 10 ini memberikan satu terobosan paradigma yang kita boleh belajar. 使徒行传里面，我们就是可以看到，他怎么样的让我们可以知道这个，就是怎么样的就在这个基督里面，我们可以知道应该怎么样去做。 Karena selama ini mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita bergumul dalam hal ini. Jujur saja. 我们成为基督徒，我们总是在这个方面在那里打转。 Sadar tidak sadar kita membangun gereja, kelompok orang percaya di dalam komunitas yang tertutup dan homogen. 我们在不知不觉里面，我们建立一个教会，就是单单是在我们住群里面的人所需要的。 Perintahnya, amanat agungnya sudah jelas. 是的，大使命我们明白， Tetapi kita menghidupinya itu selalu tersandung-sandung begitu 但 ya. 是我们且跌跌撞撞的来，就是去执行它。 Tanpa sadar kita bertahun-tahun hanya menunggu orang datang bertanya kepada kita, menghampiri kita baru kita kabarkan 不 Injil. 知不觉呢，我们在那里只有等待别人来到教会里面来 Kita 传福音。 nyaman kalau kita bicara sama orang yang sama-sama orang Tionghoa. 就像我们华人，我们跟一样的华人讲话的时候比较 Ya memang 合 normal 适， sih. Oh sama-sama orang seprofesi gitu 这 ya. 是跟我们的职业是一样的。 Agak sulit kalau kita berseberangan dengan orang yang mungkin beda ras, beda profesi, apalagi beda status sosial begitu ya. 那如果我们跟其他住群的人讲谈话的时候，就觉得比较有一点隔阂。 Ada lagi satu pemisahan-pemisahan yang bersifat seperti begini misalnya, kondisi-kondisi misalnya ya. Oh kalau kita orang baik-baik ya ketemu orang baik-baik bisalah ngobrol lah ya. 有一种就是让我们与别人有隔绝的，就是说，我们是好人，我们必须要跟好的人，就是有个接 Kalau 触。 orang yang punya pengalaman misalnya trauma mantan pelaku kejahatan, perselingkuhan atau mungkin mantan orang punya cerita-cerita jelek begitu yang serem-serem, kita rasanya udah ada jarak begitu ya. 如果呢，我们跟那些有一个不好背景的人在谈话的时候，我们总觉得有一点不舒服。 Tetapi sebetulnya firman Tuhan, Injil itu diperuntukkan untuk semua orang. 但是弟兄姐妹，我们要知道，上帝的福音是为着全人类所预备的。 Kisah para Rasul pasal 10 mengajarkan kepada kita untuk mulai tidak menunggu tetapi jemput bola, cari di mana mereka berada. 使徒行传里面第10章就是教导我们，让我们不要在那里等待，乃是我们必须要出去寻找人。 Kita belajar membangun satu hubungan keterbukaan dengan orang yang mungkin tidak selalu sama dengan kita. 我们跟那些可能跟我们不一样的人在那里建立关系。 Bahkan Tuhan mau kita belajar hadir sebagai seorang manusia yang sudah diselamatkan bagi manusia yang lain yang juga membutuhkan keselamatan yang mana mereka itu sesama manusia dengan kita. 甚至呢，上帝要我们这些我们已经蒙救赎的人，可以到他们那些还没有蒙救赎的人当中，因为他们也是跟我们一样是一个人。 Di sekitar kita nggak ada orang yang statusnya secara manusia lebih rendah dari kita sehingga kita rasa kita tidak perlu menjangkau mereka. 其实我们应该有这个想法，就是在我们当中，无论是谁，没有说他比我们更低层的。 Juga tidak ada orang yang statusnya terlalu tinggi, saya rasanya nggak layak, nggak sampai lah untuk menjangkau mereka. 也没有说这个人比我们更高层的，所以呢，我们没有办法跟他讲话，也不配跟他讲话。 Tuhan mau kita sebagai orang yang mengenal Injil keselamatan. Tuhan sendiri meninggalkan sorga mencari kita. Dia mau kita belajar hadir bagi manusia yang lain. 上帝主耶稣他要就是拯救我们的时候，他离开了天上的那个最的宝座，来到这个世界上。 Dan disitulah sebabnya Tuhan memberikan bahkan didikan proses untuk Petrus menerobos halangan-halangan itu. 因此，在这个使徒行传第10章里面，我们就看到，上帝怎么样的使用这个彼得来到就是外邦人那里传福音。 Seperti tadi saya ceritakan di dalam Korintus pasal kisah para rasul pasal 10. Mulai dari rumah si Simon penyamak kulit, konteks skandal pertama. Bagaimana Petrus bisa tinggal di seorang yang sebetulnya pekerjaannya itu tidak boleh diinjak rumahnya oleh seorang Yahudi. 就像刚才我所已经讲的，就是彼得起初是在一个敲皮匠的这个西门的家里住下。其实呢，犹太人
不应该到这个他们认为是不洁净的人的家里去住的。 Kadang-kadang Tuhan mempersiapkan kita untuk mengalami hal-hal tertentu berproses sehingga kita mulai bisa terbuka dan menerima orang-orang yang sebetulnya kita nggak biasa bergaul dengan 我们的 mereka. 神就是这样非常奇妙的来带领我们，让我们我们住在一个本应该我们我们没有住不可以住在那个地方的人。 Ya. Lalu Tuhan melakukan intervensi langsung dengan memberikan penglihatan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan. Oke, diterima. Kamu nggak boleh bilang nggak boleh loh. 因此，上帝呢，就是在那个时候给他一个异象，让他可以知道上帝所洁净的，你不可以把它当作俗物。 Ya, kadang-kadang kita menganggap ada orang tertentu sudah, aduh kayaknya terlalu rusak, terlalu impossible dah untuk bisa percaya Tuhan, untuk boleh menerima kebaikan. 多少时候我们认为这个人是那么的败坏，那么的污秽了，没有办法，也可能不配来接受这个上帝的恩典。 Apalagi kalau orang itu punya hubungan pribadi dengan kita yang melukai, merugikan, mempermalukan, 甚至可能， menyakiti, merusak hidup kita. 甚至的可能，这个人曾经就是伤害我们，让我们的生活受到伤害，因此呢，我们就不可能跟他在一起。 Tetapi kisah pasal KPR 10 mengingatkan itu diterobos juga. Nggak ada yang tidak layak. Semuanya berhak menerima kabar keselamatan. 但是在使徒行传第10章里面，所有的一切都可以被打破，并且可以去进行的。 Mungkin ada orang-orang yang sebetulnya ya mungkin kerabat kita, sahabat, mungkin besan kita, ipar kita. Baik-baik, udah semuanya baik. Aduh kita kabarin Injil kayaknya mereka kurang baik sehingga harus percaya Yesus. Kayaknya kekristenan egois banget begitu ya. 有时候我们就说 Sombong. 我们的这个就是亲戚朋友或者是我们的家人，他们虽然是那么好，但是我们去向他传福音的时候，他们就觉得是不是我不够好，一定要听你的福音呢？ Sebetulnya bukan di situ. 其实问题不在那个地方， Justru karena mereka sudah tanda petik sepertinya baik. Kita punya alasan untuk mengatakan adakah sesuatu yang kamu temukan. Kamu sedang mencari kerinduan sesuatu yang lebih besar. Yang menjadi inti pencarian kamu yang sebetulnya Tuhan udah sediakan. Tinggal klik sedikit aja. 其实问题不在这样那个地方，就是既然你已经那么好了，那你必须要继续的寻找，到底在他生命里面最重要的问题是什么？ Karena mungkin inilah yang engkau cari. 因为这一点就是你所寻 Bahwa 找。 sebetulnya Tuhan sudah bekerja dalam hidup orang-orang ini. 上帝也已经在那样的人的身上已经做工了， Mempersiapkan orang ini untuk mendengar Injil. 让他们可以被预备好来听神的福音。 Perlu keberanian kita sebagai orang percaya untuk melangkah dan menjadi perpanjangan mulut 我 Tuhan 们 bagi 成为 mereka. 相信主基督的人，我们必须要有一个勇气向他们传福音。 Dan intinya yang paling fundamental adalah terobosan bahwa kita melihat semua manusia itu mempunyai martabat yang sama di hadapan Allah. Segambar serupa dengan Allah tetapi berdosa dan berhak dan membutuhkan kabar baik. 那最基本的就是我们必须要明白知道，在上帝的眼中，就是每个人都是平等的，都是有一个同样的地位。但是呢，每一个人都已经犯了罪，因此他们需要上帝的福音来让他们可以得救。 Saudara sekalian, pernyataan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35 ini powerful banget. 弟兄姐妹，在这个在这个使徒行传第34节里面，就是已经很有力的来告诉我们， Petrus sendiri mempunyai pergumulan yang besar. 彼得本身他也是有挣扎， Dia sudah dengar, dia sudah lihat, dia sudah tahu 他已经知道了，他已 Yesus 经看 datang 到 untuk 了， semua orang. 上帝为着世人来到这个世上。 Tetapi untuk melangkah keluar sulit sekali bagi Petrus. 但是当彼得要跨出一步的时候，是感到非常的困难。 Tapi Tuhan secara khusus mempersiapkan Petrus. 但是上帝却很特别的为彼得预备好。 Ketika dia menerima penglihatan dan melihat pimpinan Tuhan, perjumpaan dengan Cornelius, percakapan, semua nyambung. Tiba-tiba klik gitu-gitu. 当他就是看到见到哥尼流的时候，看到所有的一切的时候，他突然醒悟到， Ternyata Tuhan bekerja dan apa yang Tuhan lakukan tidak beda-bedakan. Saya pun tidak boleh membedakan. 因此呢，他就看到上帝既然做工了，我们不需要偏待人。上帝是不偏待人，我也不可以偏待人。 Tuhan berkenan menerima orang-orang yang terbuka hatinya. Dan Tuhan kasih kabar baik supaya klop sama rencana Allah dan orang itu diselamatkan. 彼得也已经看到了上帝怎么样的允许让那些
我们认为不配的人可以接受耶稣，接受基督。 Dan inilah menjadi tugas bagi kita untuk berani mengabarkan Injil. Karena Tuhan terus bekerja di diri kita maupun di diri orang yang akan diinjili. 这就是我们成为我们相信耶稣的人一个责任，就是我们怎么样的向那些外面的人传福音。 Dan untuk itu saudara sekalian kita lihat bagaimana Petrus disiapkan di dalam 3 tahap terobosan. Yang mungkin kadang-kadang kita juga perlu mengalami terobosan 3 tahap ini. 有3个方面呢，就是上帝为彼得预备好。 Yang pertama adalah terobosan menghambat atau menghancurkan tembok perbedaan ras. 第一点就是打破，就是民族之间的隔阂。 Mungkin tidak ras dalam arti misalnya suku Tionghoa dengan suku yang lain. Tapi perbedaan berdasarkan kelompok budaya. 不是单单只是我们华人之间的这个隔阂，乃是就是不同文化的不同背景的这个隔阂。 Saudara sekalian, kita udah hidup di dalam zaman modern yang disebut pluralisme. Rasanya perbedaan ini mungkin bagi sebagian kita sudah tidak lagi terlalu sulit. 弟兄姐妹，我们已经活在现代的时代里面，觉得这样的隔阂已经没有那么严重的。 Di gereja sudah banyak varian orang berbeda bisa beribadah bersama, melayani bersama, bukan? 在教会里面也有许多个不同的这个背景的人在这里一起敬拜，一起来服侍神。 Bahkan pernikahan lintas perbedaan ras pun sudah banyak terjadi di kalangan 甚至在婚姻里 keluarga 面， Kristen. 婚姻里面也在这个基督教里，基督徒里面的家庭也已经进行了。 Petrus orang Yahudi menerobos ke orang non Yahudi, sudah terobos. Yang kedua, 第二点， yaitu tembok perasaan religius antara yang tahir dan tidak tahir. 就是在宗教方面的这个隔阂，就是洁净跟不洁净。 Kadang-kadang kita punya konsep merasa ini yang lebih baik, lebih suci, lebih rohani, Justru- lebih pantas, lebih layak. 有时候我们有这样的看法，就是说像这样的才是配的，像这样的才是洁净的。 Jadi kalau ketemu orang yang rasanya misalnya ya kan, oh kita nih orangnya sopan, ketemu orang yang kasar, kita tuh rasanya nggak nyaman. 有时候我们见到就是很粗暴的人在一起，就是见到他们的时候就感觉到不舒服。 Atau mungkin kita orang yang keluarganya baik-baik gitu ya, nggak ada masalah rumah tangga, ketemu orang yang futsal, ada perceraian, ada perselingkuhan, aduh kita rasanya tuh 或者呢， gimana gitu. 我们本来是在一个好好的家庭里面，当我们一见到一个家庭破裂的，就是在那里乱七八糟的，我们 Tadi 就觉得很不舒 jangan 服。 bergaul nanti kepengaruhan jelek. 我们就觉得我们不要跟他在一起了，因 Padahal 为 mereka juga 会 perlu 影响我 Injil. 们。 Kalau nggak ada orang yang bergaul dengan mereka memberikan kabar baik, terobos mau bagaimana caranya, bagaimana mereka bisa mendengar kabar baik. 其实如果没有基督徒跟他们在一起的话，没有跟他传福音的话，他怎么能够改变呢？ Dan terakhir inilah kita orang-orang sehat tidak bermasalah. 就是第三点，就是我们觉得我们是健康的，没有问题。 Nah kalau kita ketemu orang yang menjadi tantangan yang sekarang saya pelayanan itu orang-orang dengan pergumulan kasus-kasus kesehatan mental, 那如果说我们现在， gangguan jiwa. 如果说我们见到一个就是在这个精神方面有问题的话， Udah tai futsal了, terlalu ruwet. 哦， Jangan diurusin sama gereja, itu urusan orang lain ada. 然后我们就感觉到 Dokter, psikiater. 非常的复杂，他们应该要去心理的这个医生来去。 Tapi kalau dijumlahkan orang yang bermasalah dengan kesehatan mental di dunia itu jumlahnya 47% di seluruh dunia per given year. Itu ladang miss yang luar biasa. 但是弟兄姐妹，如果说我们按照统计的话，就在世上有这个精神方面的问题的，差不多有47%的人。 Kalau kita masih pakai baik sehat untuk kita jangkau yang masih banyak, tidak menjangkau, kita kehilangan banyak yang harus dimenangkan yang Tuhan 因 cintai. 此，如果说我们仍然在说我们就是单单在这个健康方面的人在一起的话，那我们会失去许多传福音的机会。 Petrus juga diajar untuk menerobos perbedaan sosial. 也在这个社会上的这个方面，这个我们可以突破的。 Petrus adalah seorang nelayan latar belakangnya. 彼得是渔民， Cornelius seorang perwira pasukan Nah, Romawi. 哥尼流是罗马的百夫长， Tetapi Tuhan bisa pakai loh. 但是呢，上帝仍然可以使用。
Dan kita perlu belajar tidak pandang perbedaan ini dan itu untuk mengizinkan Tuhan bekerja. 让我们可以看到上帝无论我们的这个社会的地位是怎么样的，上帝仍然可以使用我们。 Tuhan memimpin Petrus langkah demi selangkah menerobos sampai ke pintu rumah Kornelius, melanggar semua protokol agama di zamannya demi satu ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus yang membawa Kornelius kepada Tuhan Yesus. 上帝使用这个彼得怎么样的来突破这个许多方面的事情，为的呢是让这个福音可以传到外邦。 Dan ketika seorang anak Tuhan taat, 当一个上帝的儿女在那里顺服的时候， Pentakosta bagi orang yang dianggap tidak layak itu terjadi. 外邦人的五旬节就发生了。 Itu peristiwa bagaimana Petrus khotbah belum selesai, belum tantangan, Tuhan sudah bekerja, mereka sudah menyerahkan hidupnya dan dipimpin oleh Roh Kudus, 圣经 dipenuhi 里 oleh 面 Roh Kudus. 圣经里面所记载的就是当彼得还没有讲完道，并且呢还没有向他呼召的时候，圣灵已经降下在这个哥尼流的家。 Saudara rindu nggak melihat bagaimana Tuhan pakai hidup saudara dan saya? 弟兄姐妹，是否我们渴望上帝怎么样的使用我们的生命呢？ Menjadi penyampai kabar baik kepada orang yang memang udah Tuhan siapkan. 成为传福音给上帝已经预备好的人。 Mungkin orang yang kita sebetulnya agak segan bertemu, berbicara karena ada banyak cerita di antara kalian. 可能因着某些的问题，我们本来不那么喜欢，也是不那么有一个向往向他们讲话的。 Tapi mungkinkah mulai hari ini kita belajar mulai mendoakan mereka? 但是弟兄姐妹，让我们今天开始，我们为他们祷告， Mulai menyediakan diri. 预备我们的心。 Ada orang-orang yang sulit yang saya nggak berani ngomong. 有就是比较困难的，我们感觉 Tapi 我们没有办法跟他讲话， Mereka perlu Injil. 但是他们需要福音， Mereka sebetulnya mencari. 他们其实在寻找。 Saya belajar juga untuk melakukan terobosan-terobosan ini di dalam konteks kehidupan saya pribadi. 师母在生活里面也是已经预备，就是怎么样的来去做这样的事情。 Di dalam lingkungan keluarga saya pribadi banyak yang masih belum percaya Tuhan. 在我的 Saudara 家， kandung, 在我的家庭里面也有不少还没有相 keluarga 信耶 ipar 稣。 saya juga ada yang belum percaya Tuhan dari Wadah. pihak suami. 我的兄弟，我的就是我丈夫的这个就家庭里面， Saya kadang nggak berani bicarakan, oh status sosial mereka lebih tinggi, lebih pinter, orang baik hati di masyarakat itu, wah dermawan sekali. 有时候我感觉到我就是没有这个是勇敢的心来跟他们讲话，因为他们的地位、他们的社会的地位、他们的这个经济也比我们更高。 Tapi saya merasa begitu kita menyediakan diri, Tuhan bisa bekerja dengan luar 但 biasa. 是当我们已经预备好自己的话，上帝会使用我们。 Dan beberapa Tuhan izinkan untuk bisa saya bawa kepada Tuhan Yesus. 就是有几个我可以把他带到这个上帝面 Saya 前。 tidak pernah berpikir mereka bisa percaya Tuhan Yesus. 其实我从来没有想到他会 Secara 相信耶 manusia 稣 ya 要按照人的想 Ternyata 法。 Tuhan bisa rubah mereka karena Tuhan udah bekerja. Tinggal kita mau enggak. 但是上帝会使用，并且也会改变他们。 Beberapa hari yang lalu saya baru tanda petik mengkremasikan, memimpin ibadah kremasi ponakan saya umur 48 tahun. Seorang yang melayani Tuhan dalam kesenyapan. 几天前，我就是为一个我的侄儿，就是你是侄女就是他就是火葬的时候，我带领那个仪式。 25 tahun melayani di beberapa negara. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Sampai dia meninggal dunia baru kita tahu pelayanannya tuh sudah jadi kayak misionari ke pelosok-pelosok beberapa negara. 他在肃静的这个状况当中呢，25年，他成为宣教师，并且就是在那里传福音，很少人知道他的状况。 Saya dulu berpikir di keluarga kandung saya adalah benih Injil yang pertama. 起初我就是想到，在这个我的原来的家庭里面，我是第一个福音的种子， Karena saya dikasih ke orang lain menjadi Kristen. 因为他我父母把我送给别人，成为基督徒了。 Tetapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. 但是上帝却用其他的方法 Tahun 来改变 2000, 我。 saya mengabarkan Injil kepada cici saya. 2000年的时候，我向我的姐姐传福音。 Dan putri yang meninggal ini ponakan saya dan anak cici saya. 就是这个过世的这个侄女呢，是我姐姐的一个女儿。
Sekarang kami sedang tunggu papahnya daripada anak gadis, yaitu Jecang saya yang masih keras hati, belum percaya Tuhan, umurnya udah 90 lebih dan sebetulnya sakit-sakitan juga. 其实我们现在就等待着，就是我们的爸爸，就是已经90几不是我岁的们的爸爸，就是我的结长。结账的ya. 结账的爸爸呢，已经90多岁了不。是结账的爸爸，就是我的结长，90多岁了。他还没有信主. Jadi kemarin saya biasanya nggak berani ngomong Jecang itu sangat bagaimana. Tapi kemarin saya dengan penuh kerendahan hati bicara Jecang. Saya bilang, Widya meninggal mendahului Jecang. Karena kalau dia hidup mengalayani Tuhan, Jecang maaf dipanggil dulu. Jecang nggak tahu pekerjaan Tuhan atas hidup anakmu yang berharga ini. Dengan dipanggil Tuhan, engkau lihat hidup anakmu itu berharga di mata Tuhan dan manusia. Jecang kalau mau ketemu sama Widya, Jecang boleh buka hati terima Yesus. 这个女孩子叫做莉迪亚，她的父亲呢，就是到现在还没有相信耶稣，因此呢，这个师母就是很勇敢的跟他讲，你要知道，你想见到你的这个女儿吗？就是因为如果说你不相信耶稣的话，你就永远不会再见到你的女儿，就是像他这样说了。Ya, kita hanya melakukan bagian kita, berani menerobos halangan-halangan itu untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan bekerja dengan caranya. 弟兄姐妹，我们做我们应该做的，上帝会使用我们。Mari kita bangun peta perjalanan misioner kita. 让我们在宣教方面，我们建立自己。 Biasakan untuk membuat kesaksian-kesaksian hidup singkat untuk dibagikan kapan saja Tuhan buka jalan dan buka kesempatan. 让我们很习惯的向人传讲，就是这个基督，相信耶稣，上帝会为我们打开道路。 Dan kita mungkin kalau ketemu sama orang-orang yang udah Tuhan siapkan, izinkan Roh Kudus menggerakkan Anda, buka mulut. 当我们可以见到上帝已经为我们预备的人的时候，我们要打开我们的口，向他说。 Dan kalau Anda sedikit mulai lebih berani, buatlah satu event mengundang mereka ke rumah makan atau kita pergi ke tempat umum dan makan bersama dan ngobrol dengan orang yang mungkin baru pertama kali ketemu. 让我们如果说我们已经更加的成熟的话，我们可以邀请他们来到我们的家里，或者到餐厅里面跟他讲，一起吃饭的时候，就向他传福音。 Kalau kita bersedia untuk melangkah bersama dengan Tuhan. 如果我们这样愿意预备与上帝同工的话， Percayalah, hidup Anda dan gereja Anda tidak akan sama lagi. 相信你的生活，并且我们的教会会不一样的。 Karena Tuhan bekerja baik di hati dan hidup kita maupun di hati dan hidup orang yang untuknya Tuhan ingin dia diselamatkan. 因为上帝不单单在我们的心中动工，也在那些上帝所预备的人的心中动工的。 Mari kita berdoa. 我们祷告。